Okey, selamat sejahtera saya ucapkan kepada semua pelajar-pelajar sekalian. Okey, jadi pada hari ini pelajar-pelajar akan belajar bersama Cikgu Irene kembali. Okey, untuk hari ini kita akan lihat satu topik iaitu tentang pengawetan makanan. Okey, ini adalah untuk subjek pendidikan sains sosial dan alam sekitar, pendidikan khas tingkatan 2. Okey, mari kita lihat apa yang kita nak pelajari dalam topik ini. Okey, yang pertama dalam unit ini anda akan pelajari maksud pengawetan makanan, jenis makanan yang boleh diawet dan jenis pengawetan buah-buahan. Okey. Apakah yang dimaksudkan dengan pengawetan makanan? Mungkin anda pernah dengar ataupun tidak pernah dengar. Okey, pengawetan makanan ialah proses mengawet makanan supaya tahan lebih lama. Dan yang kedua, makanan yang diawet ini tidak mudah rosak dan tahan lama. Okey, apakah jenis-jenis makanan yang boleh diawet? Pertama sekali, ikan. Okey, yang kedua ialah buah-buahan. Yang ketiga ialah sayur-sayuran. Yang keempat ialah daging. Dan yang kelima ialah susu. Okey, mari kita lihat bagaimanakah ikan diawet. Okey, ikan boleh diawet dan menjadi ikan jeruk. Yang seterusnya ialah ikan masin. Okey, buah-buahan juga boleh diawet menjadi buah jeruk. Okey, yang ini biasa kita nampak dan biasa kita makan. Okey, yang kedua ialah buah kering. Okey, buah-buahan kering yang biasa kita makan biasanya contohnya seperti kismis kan. Itu. Okey, yang seterusnya ialah sayur-sayuran. Okey, sayur-sayuran juga boleh diawet menjadi sayur jeruk dan biasanya dimasukkan di dalam botol. Okey, seterusnya ialah sayur kering. Okey. Okey, daging juga boleh diawet. Dan biasanya daging diawet menjadi daging jeruk ataupun daging sejuk beku ataupun dalam istilah bahasa Inggeris kita kenali sebagai frozen. Okey, frozen food, makanan yang disejuk bekukan. Okey, susu. Susu daripada kambing ke lembu ke, okey, yang diperah juga diawet supaya tahan lama dan susu ini biasanya akan diproses sama ada menjadi susu formula, okey, biasanya di dalam tin ataupun susu yang dipasteur, okey, susu segar yang kita minum dan biasanya di dalam kotak. Okey. Sebelum tu mari kita kenali secara am jenis-jenis pengawetan. Yang pertama sekali ialah penjerukan. Okey, kedua pemasinan, ketiga pengeringan, penyejukan, pengetinan, penyejuk bekuan, penpasteuran, penyalaian. Ini adalah contoh-contoh jenis-jenis pengawetan. Tapi untuk topik kita ini, kita akan pelajari beberapa pengawetan yang khusus kepada pengawetan buah-buahan. Jadi kita akan lihat apakah cara pengawetan buah-buahan. Okay, buah-buahan pertama sekali biasanya diawet melalui pengawetan, caranya ialah melalui penjerukan ya, ataupun kita kenali sebagai buah jeruk ya. Tak kira salah jeruk mangga ke jeruk buah jeruk yang kita boleh lihat di sini, buah kedondong ke, okay, macam-macam jenis buah-buahan yang sesuai kita boleh jerukkan. Okey, seterusnya buah kering, maksudnya buah-buahan itu dikeringkan menjadi buah kering. Itu adalah cara pengawetan pengeringan. Okey, seterusnya ialah penyejukan. Okey, ini sepatutnya cara pengawetan pengeringan ya, sedikit kesilapan menaik di sini. Okey, pengeringan. Okey.
Seterusnya penyejukan yang biasanya disimpan, buah-buahan ini disimpan di dalam peti sejuk supaya tahan lama. Yang keempat ialah penyalaian. Dan yang kelima pengetinan. Jadi untuk tingkatan 2 ini kita akan pelajari secara am 5 jenis pengawetan buah-buahan. Okey, mari kita lihat satu persatu cara pengawetan dan apakah prosesnya ataupun maksud pengawetan buah-buahan melalui cara penjerukan. Okey, pertama sekali melalui cara penjerukan ini, buah-buahan ini akan direndam di dalam cuka dan larutan gula pekat. Jadi kita dapat lihat di sini buah nenas atau buah mangga biasanya boleh dijerukkan dan dihasilkan menjadi sebegini. Okey. Seterusnya melalui cara pengeringan. Okay, biasa kita dapat lihat di pasar raya juga ada jual buah jambu contohnya. Biasanya dikeringkan, dia akan jadi sebegini. Siapa yang pernah makan? Siapa yang suka makan buah-buahan yang telah dikeringkan? Jadi melalui proses pengawetan pengeringan ini, buah dikeringkan pada suhu tinggi untuk menyingkirkan kandungan air sebelum dibungkus. Sebenarnya ada banyak lagi contoh-contoh lain yang anak-anak murid boleh namakan selain daripada buah jambu kering ni. Okey. Okey, yang seterusnya melalui penyejukan. Ini yang biasa kita lihat bila kita beli buah-buahan. Okey, buah-buahan yang segar. Kalau kita nak dia tahan lama ataupun tidak rosak, kita simpan di dalam peti sejuk. Okey, jadi proses ini pengawetan penyejukan. Okey. Seterusnya melalui penyalaian. Okey, contohnya buah pisang ini disalai menjadi ini. Okey, kalau kamu lihat dalam gambar. Jadi apa yang dimaksudkan dengan penyalaian? Okey, adalah proses di mana buah-buahan tersebut disalai atau diasap, okey, menggunakan bara api. Okey. Okey, akhir sekali ialah melalui proses pengawetan yang dikenali sebagai pengetinan. Ini yang biasa kita lihat, buah-buahan ini ditinkan. Okey. Contohnya, buah-buahan ini akan dicuci, dipotong, dicampur dengan sirap dan disimpan dalam tin kedap udara. Okey, biasanya tin yang dimasukkan ialah tin aluminium ya, tin ini ya. Kita dapat lihat di pasar raya macam-macam buah-buahan yang ditinkan selain daripada laici. Boleh tak anda namakan selain daripada laici, apa yang biasa kita pernah lihat di pasar raya dijual, buat makanan-makanan ataupun buah-buahan yang dalam tin. Selain daripada laici, seperti rambutan, okey, boleh lihat ya. Okey, so itu saja untuk pelajaran kita pada hari ini. Semoga anak-anak dapat fahami apa yang cikgu sampaikan dan semoga anak-anak terus ceria dan sihat selalu. Terima kasih.